أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15. Muka surat 15. Baris yang ke-11 daripada atas. Baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ditaruh dua telunjuknya di dalam dua lubang telinganya, dan ditaruh dua telunjuk. Ditaruh ni diletak dak panggil dak ni, apa panggil apa ni, bubuh. Bubuh ditaruh mana bubuh dak. Dan ditaruh dua telunjuknya, dua telunjuk orang yang bang. Dua telunjuk orang yang bang. Orang yang iqamah tu tidak disunatkan. Jadi terdahulu ni yang disunatkan bagi orang bang dan iqamah. Tajuk asalnya yang disunatkan bagi orang bang dan juga bagi orang yang iqamah. Mana orang bang, orang iqamah ni sunat elok suara, deras suara. Sunat orang bang dan iqamah ni suci daripada dua hadas dan suci daripada najis. Sunat bagi orang bang dan iqamah berdiri, kemudian menghadap qiblah, dan di atas tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ni hanya disunatkan bagi orang bang. Orang bang terdahulunya sunat bang di tempat yang lebih tinggi supaya suara tu pergi lebih luas. Dululah, sekarang ni orang duduk dalam bilik speaker yang duduk tempat tinggi. Tetapi iqamah dia tidak disunatkan kuat suara, maka tidak disunatkan iqamah duduk tempat tinggi. Dia macam azan rebang, tempat tinggi ataupun kata di halaman masjid ke di tepi-tepi, ataupun di pintu, ataupun di tingkap, supaya suara tu keluar jauh. Kalaulah bang tu di tengah masjid, suara tak akan keluar. Manakala tak ada tempat tinggi. Kalau tak ada tempat tinggi, dahulu orang akan bang di tepi pintu, di tepi tingkap, supaya suara tu keluar. Itu bagi orang bang. Orang iqamah tak sunat seumpama tu. Sebab dia beza. Orang bang ni nak panggil tu orang luar tu. Orang iqamah ni untuk maklumkan solat hendak dimulai kepada orang yang sudah berada di situ. Maka iqamahnya tidak disunatkan kuat sebagaimana bang. Maka sebab itulah iqamah tidak disunatkan tempat tinggi. Dan juga iqamah tidak disunatkan letak jari di telinga. Sebab tak perlu dah kepada suara yang kuat. Letak jari di telinga ni supaya suara jadi kuat sikit.
Jadi iqamah sudah tidak disunatkan. Ada ni. Tapi macam sebut sebelum ni lah. Sekarang ni orang iqamah, dia qomat pakai speaker juga. Qomat pakai speaker. Walhal qomat ni untuk orang yang sudah menanti sembahyang, untuk maklumkan sembahyang nak start dah ni, sembahyang nak mula dah ni. Cuma kalau orang iqamah melalui speaker ni, ada jugalah dia punya manfaat. Maknanya kalau orang tu terlambat sikit baru nak turun rumah, dia pun dengar Allah qomat dah, dia pun jadi cepat sikit. Ni kalau tak tahu gak, dia bertegur sapa dulu dengan orang tepi jalan, macam pakai ayat dah dianya. Dah dia tu rumah tu lambat. Jumpa dengan orang, tanya khabar. Jumpa dengan orang, tanya khabar. Lambat siapa? Ni tengok orang qomat dah, mungkin dia cepat sikit. Tapi asalnya yang disunatkan kuatkan suara adalah bang. Iqamah ni dia taklah sekuat sebagaimana orang bang. Sebab iqamah tadilah, iqamah dia untuk orang yang sudah siap dah duduk di dalam masjid. Tapi tak apalah kalau kata qomat di speaker, tujuan macam tadi kita sebut sebelum ni. Tiba-tiba sekarang ni semayang pun pakai speaker, wirid pun pakai speaker, doa pun pakai speaker. Nak molek jangan tutup speaker tu, bersembang ke speaker juga. Dah ganggu orang. Kadang-kadang dia masjid surau ni, dia tak jauh mana. Terus speaker tu kuat, orang di surau tu sembahyang sama dengan dia di masjid, orang di surau tu terganggu sembahyang dia. Belum cerita lagi orang-orang perempuan yang sembahyang di rumah di awal waktu tu. Orang perempuan masa azan tu dia siap dah nak sembahyang pun semua, jadi dia pun sembahyang awal waktu. Tapi kalau dia dekat dengan masjid pula sembahyang dia pakai speaker, orang perempuan nak sembahyang rasa mana? Tak terganggu ke seumpama tu? Arti tu kenapa wallahu alam? Kenapa sembahyang pakai speaker? Apa tujuan? Pakailah speaker dalam. Speaker dalam sudahlah. Dia speaker dalam, speaker luar ni mudah je, atas suih je, suih. Dia tekan pas suih ni, suara luar. Pas suih ni ditulis dalam situ, suara dalam. Dia mudah je, bukan nak kena buat apa-apa pun. Tekan suih je. Dia ada suara luar, dia ada suara dalam. Nak pakai kedua-dua, tekan kedua-dua. Kalau nak pakai kedua-dua, tekan kedua-dua. Kalau nak pakai satu je, tekan satu. Nak pakai speaker luar je. Nak pakai speaker luar, contohnya tengah-tengah hari masuk dekat-dekat masuk tu Zuhur tu, dia nak pasang orang ngaji, supaya orang luar tu sedar bahawa tak lama dah orang nak bang Zuhur. Dia pun pasang speaker luar. Tak usah pakai speaker dalam. Semak dalam tu kadang-kadang ada orang tengah semayang, macam-macam orang dalam tu, ada masjid Mariawal tu. Kalau kita pakai speaker dalam, tujuan kita apa? Kita pasang speaker ngaji, tujuan kita nak suruh luar tu siap awal-awal. Faham tak ni? Lepas tu dalam masjid tu apa? Orang dalam masjid tu tengah buat ibadat, kita dah pasang speaker dalam masjid, ganggu semayang dia, haram. Ni perkara ni, penyakit ni berlaku di masjid. Masjid ni bukan seorang. Masjid ni ada ahli jawatan kuasa. Ramai mana? Pengusi, timbalan pengerusi, penasihat, ahli jawatan kuasa, imam, bilal. Berapa belah orang capur semua tu. Dalam masjid ni bukan seorang. Bukan kata pengurusi seorang. Tak. Dia ada timbalan, dia ada penasihat, dia ada ahli jawatan kuasa, dia ada tuk imam, dia ada tuk bilal. Ramai dalam tu kan. Dan dia ada ahli jemaah. Ahli jemaah pun walaupun bukan ahli jawatan kuasa, tapi kalau dia ahli jemaah tetap, suara dia orang pakai juga. Dia bukan ahli jawatan kuasa, tapi dia ahli jemaah tetap. 5 waktu dia ada seumur. Kadang-kadang suara dia ni kadang-kadang yang mengatur masjid.
Kadang-kadang ahli tak kuasa pun ngalah. Sebab apa? Sebab dia hak tetap di masjid. Awal-awal sapa dia, balik kenal sekali dia. Jadi sekarang ni ahli Jumaat pun ramai. Kenapa tak peringat molek benda gitu? Faham tak ni? Ni cerita hak siang hari lah ni. Kalau cerita hak dia pasang speaker sebelum masuk waktu subuh, tu tak ada hak tu. Tu ganggu ramai mana satu kampung ganggu orang. Orang tidur. Yelah tidur dah lama dah ni, setengah jam nak masuk subuh. Kamu tak ada hak nak ganggu orang tidur. Waktu masuk dah. Lepas tu gerak siapa dia? Dah tanya gerak siapa dia? Dah kita ada hak dah nak gerak dia. Dia ada hak dah. Dah jangan kita dia ada batasan hak. Kita jangan kita bangawal. Dia kena bangawal juga. Tak ada hak. Bukan tak boleh paksa, tak ada hak langsung kitanya nak konsep orang. Lepas tu kita pasang speaker awal tu, kita nak gerak siapa? Nak gerak budak-budak. Ada budak-budak tak sedar ke? Kejut anak orang lah, jangan main. Budak-budak kecil nangis lah. Nak kira mana tu? Lepas tu orang tua-tua hak tak pergi masjid lah, hak terlantar. Apa perlu tegur dia? Subuh tak masuk lagi. Kenapa kita nak sebang awal? Apa kita dengan dia anak kita, cucu kita? Tak boleh. Hak orang tak boleh konsep. Tak boleh. Hak orang jangan. Lepas tu kalau perempuan haid ni pak, nak gerak benda dia. Nak sebab apa dia? Faham tak ni? Tak ada hak. Orang seumpama ni pergi ketuk bilik dia, awak pergi baca rumah awak, gerak habis anak cucu awak di rumah. Orang pesen ni kadang-kadang rumah dia jauh dari masjid. Itu bang sunnah Nabi. Ini bukan bang, ni awak bising di speaker. Itu sunnah. Azan subuh 2 kali sunnah. Itu sunnah. Ni nak duk ngaji Quran di speaker sebelum subuh setengah jam ni. Sunnah apa? Yang awak sama gitu. Apa ni lepas masa? Tu bukan tu. Kalau orang duduk tepi-tepi masjid, memang terganggu lah. Kalau budak-budak memang menangis lah. Kejut. Kuat speaker. Terakat rumah orang speaker ni kadang-kadang mahu kuat. Tak ada hak kita nak sedia bang awal. Subuh tak masuk lagi. Tak ada hak. Siapa kita nak sedia bang awal? Tu hak dia nak tidur, biar dia tidur lah. Dah pacar tak pakai subuh lah. Itu subuh belum masuk lagi. Faham tak ni? Salah sangat tu. Kita ganggu tidur walaupun dengan membaca Al-Quran, hukumnya haram. Haram. Faham tak? Tak boleh ganggu orang. Orang kadang-kadang dia nak tidur biar lebih, biar cukup sebab dia orang tak apa sihat. Faham tak ni? Jadi kenapa kita nak ganggu orang? Tak, kita ganggu orang tidur walaupun dengan mengaji Al-Quran, hukumnya haram. Tak baik. Tak boleh ganggu orang. Kalau bang, memang disunnahkan bang 2 kali. Bilal bang yang pertama, Abdullah ibnu Ummi Maktum bang yang kedua. Bila Sayyidina Bilal azan, Nabi kata makan oleh kamu dan minum oleh kamu, sehinggalah bang azan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Masuk subuh tu jadi dia makan. Lalu kalau puasa, itu sunnah. Bang azan 2 kali sunnah. Duk bising di speaker setengah jam sebelum subuh tu ganggu orang tidur, haram. Kalau kita ganggu orang tidur. Lepas tu speaker tu suara masuk dalam masjid. Dalam masjid orang tengah buat apa? Orang tengah semayang sunat. Ganggu tak semayang sunat dia dengan speaker hak dia duk ngaji Quran tu? Ganggu tak apa hukum pula situ? Haram. Kita mulai pagi kita dengan buat benda haram, ganggu orang.
Dapat dari mana? Tadi. Dengar ahli tuan kuasa masjid, dengan imam, dengan Bilal apa semua tu. Dengan ahli tetap jemaah tu. Ahli tetap jemaah tu. Itu bukan tu. Itu bukan. Aku cerita ke dia, tak boleh. Cerita ke dia, tak boleh. Kalau nak, kita bang 2 kali. Sejam ke sebelum subuh, setengah jam ke sebelum subuh. Dia duduk masjid biar ada ilmu. Bukan duduk masjid saja. Kadang-kadang alasannya apa? Supaya orang mari awal subuh-subuh, kita nak qomat cepat sikit. Sebab apa kamu nak qomat cepat itu bila saya sibuk dengan kerja? Sibuk kerja dia pula dah nak babik orang ramai. Kerana tu bila nak qomat cepat. Sebab tu bila nak pergi kerja pula. Itu hal kamu. Kenapa nak babikkan orang ramai kalau hal kamu? Lepas dia bang siap-siap, tunggu 15 minit ke 20 minit ke. Tunggu 15 minit, tunggu 20 minit. Relax je. Ada apa? Orang bangun, dia bangun hanya dengan azan subuh tu sempat. Orang mari awal panjang masa dia boleh mengaji Quran, boleh berzikir. Sebab di antara waktu yang mustajab doa ada antara azan dan iqamah. Itu di antara waktu yang mustajab doa. Kita berdoa lah masa tu. Kemudian kalaulah sementara menunggu iqamah subuh, disunatkan mengiring, tidur mengiring. Tidur mengiring macam mayat dalam kubur, kita ingat kita duduk dalam kubur dah. Sunnah itu. Itu memang disunatkan. Tapi jangan tidur lah. Ada mengiring. Mengiring tidur. Tidur kalau mazhab Hambali dah apa? Kalau tidur mazhab Hambali dah apa? Jangan tidur lama. Wuduk tak batal walaupun punggung tak rapat dengan latar pun. Pada ni. Lepas tu kata Mekah tu. Dia kata Mekah tidur bunyi tu. Orang qamat di semayang. Tak ada wuduk tak batal. Walaupun tidur melentang. Kita lain. Kita kalau tidur punggung tak rapat batal. Mazhab Hambali contohnya, dia tidur lama batal. Tidur sekejap macam mana cara tidur pun tak batal. Dia gitu. Tapi bukan tidur lah ni, kita mengiring. Tu disunatkan tu. Sementara tunggu iqamah subuh. Pada ni waktu biar panjang situ. Ini mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab Hanafi setengah jam ke 40 minit pun dah tahu. Baru dia iqamah subuh. Sebab memang dia mazhab Hanafi ni, dia nak semai subuh sunat pada waktu isfar dia panggil. Nabi kata asfiru bil fajri, Nabi kata fa innahu a'zamul ajri. Isfarlah kamu dengan semai subuh. Kenapa? Kerana lebih besar ni sebenarnya bagi pahala. Isfar ni, waktu isfar dipanggil waktu kalau kita panggil cerah tanah. Kan ada waktu cerah tanah. Maknanya kita boleh nampak dah lembaga orang, tetapi tak nampak lagi muka dia. Kalau nampak muka dia tu, nak habis subuh dah tu. Mana kalau orang, kita nampak orang, tapi orang tu tak jelas lah sebab dia masa lagi gelap. Tapi nampak orang, dia panggil cerah tanah. Mazhab Hanafi sunat sembahyang subuh di waktu seumpama tu. Lepas tu kalau masjid-masjid kalau hak jenis hak ala ke India sikit tu, memang dia subuh memang lambat. Dah hak India sikit, hak di Malaysia ni, bukan di India tu. Hak di Malaysia. Tu hak surau bawahnya batang. Surau dekat bala polis, hak cik kata dia jetih. Bang subuh kawan tu bangun tidur daripada kapur raja. Orang bang subuh dia kapur raja. Dia bangun, dia pergi sembahyang subuh di surau hak cik kata hak dekat bala poli, hak lagi jalan hospital, jalan Ulu Besuk.
Dia ada jambatan nak pergi ke Padang Luar tu kan. Pasal tak pulau kiri tu ada bala poli. Situ ada surah. Tu subuh dia Kampung Raja boleh mari semayang lagi. Dia ikut India tu, mazhab Hanafi. Disunatkan sembahyang subuh di waktu tu. Dah cik perasan kau ni? Memang orang balik dah dia baru komat kau ni. Dah masjid tu balik lepas wirid. Lepas wirid lah, bukan kata salam balik. Banyak sekali lagi. Maknanya masjid tu balik sekali ngewiri. Dia baru nak semayang. Kau ingat kan ni? Ke puak ni ingat ke puak ni bangun subuh lewat ni puak ni ke gitu? Tak. Bukan, dia mah disunatkan seumpama tu. Memang disunatkan seumpama tu. Kita tak lah, tunggulah 20 minit ke. Lepas tu semayang subuh. Surah sunat panjang sikit subuh ni. Lepas habis semayang subuh, wirid biar penuh. Wirid biar penuh. Kalau tu tunggu dulu kok, dia tahlil pula lepas daripada selesai wirid. Habis dia baca tahmid, ni tasbih, tahmid, takbir, selesai. Dia pun baca Allahumma la mani'a lima. Kemudian dia pun baca ya latifu ya kafi ya hafidu ya syafi tu. Pandai dah ya latifu ya kafi ya hafidu ya syafi ya latifu ya wafi ya karimu antallah. Lepas tu dia pun la ilaha illallah 10 kali. Dia pun sambung sampai ke 100 ke 200. Dia sambung sampai dia biasa situ 10 je dah tak distrik. 100 ke 200 distrik. Ada distrik tahlil tiap-tiap pagi. Jadi selesai je bertahlil, berdoa subuh, rapat dengan waktu syuruk. Terbit matahari dia pun main sunat Isra'. Lepas selesai main sunat Isra', dia pun baru bangun balik. Orang yang berjemaah subuh sampailah ke semayang 2 rakaat, barulah dia keluar masjid, dia akan dapat pahala. Nabi kata kahajjatin wa umratin tamatin tamah. Dia akan dapat pahala haji umrah yang sempurna. Bila dia keluar masjid, selepas semayang 2 rakaat dulu. Jadi nak lama dia semayang 2 rakaat ni. Dia subuh lewat sikit, semayang subuh surah panjang sikit. Panjang sekali lah maknanya. Paling waktu ni subuh paling panjang. Kan kalau kita ambil muqaddam kan, kalau semayang subuh ni kan wadduha naik ke atas kan. Bukan wadduha turun ke bawah, wadduha naik ke atas. Wal fajri ke sabihi ke dia ambil ala ke atas. Pada ni ambil atas hak panjang. Panjang. Kemudian wirid panjang. Jadi selesai berdoa tu tak lama dengan syuruk. Tunggu sekejap 10 minit ke suku jam ke. Masuk tu syuruk, dia pun semayang 2 rakaat baru dia keluar. Ni amalan orang-orang dulu. Tak banyak amalan mereka. Tapi amalan mereka ni apa ke? Tertib terning gitu je. Tak ada kata bangun malam tidak apa awal-awal bangun dah. Kan kata je. Tapi hidup mereka penuh dengan keberkatan. Sebab apa? Sebab mereka buat dengan ilmu. Mereka susun molek atur molek istiqamah pula. Tapi nombor satunya dengan ilmu. Betul ya? Ada ni. Orang dulu-dulu ada kurang sikit ilmu, dia ada kemaafan. Sebab orang dulu nak belajar payah. Jauh daripada orang ngajar, orang dulu. Lepas tu dia ada sedikit sedikit keuzuran pada syarak. Kalau tak reti tu ada perkara yang syarak maafkan. Sebab apa? Sebab mereka ni payah nak cari tempat orang ngajar. Dulu. Sekarang lain dah. Sekarang atas kita je nak belajar ke tak mau belajar. Pasal sekarang ni kalau kalau nak belajar tapi tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa nak masuk kelas, sekarang ni dia boleh buka live FB. Sekarang tak ada alasan dah. Dulu memang payah sungguh.
Tapi orang dulu ni boleh ilmu diamal sungguh, tak banyak mana pun. Ada ni. Tambahan orang dulu ni satu lagi ni lebih orang dulunya hak dimakan tu memang yakin halal. Ya, sebab hak dia buat sendiri belaka. Pandai ni. Tak ada. Tu hak paling besar. Pandai ni. Hak paling besar adalah bahagian perut. Kalau kita ngaji hak jaga 7 anggota, mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan, kaki ni, hak perut tu paling besar. Bagi cerita bab penyucian rohani, mata, lidah memang jaga awal-awal dah, hak tu mudah je. Hak payah nak jaganya hak nak makan ni. Orang dulu makan yakin halal. Tak babik, bukan hak arang, syubhah pun tak ada. Sendiri belaka. Kerja sendiri, hasil sendiri. Sekarang ni hak kita makan semuanya hak siap belaka dah. Bahan hak siap dah. Kalau kita buat di rumah pun bahan hak siap. Ada ni. Tu beza pula orang dulu. Lebih orang dulu kitulah kih makan dia. Sebab kita makan ni jadi darah daging. Kalau kita makan tu hak haram, amal ibadah kita tu tak terima. Kalau hak syubhah, dari segi hukum fiqhnya boleh makan, tapi dari segi hukum tasawufnya tak boleh makan hak syubhah. Sekarang ni kadang-kadang kan tu hukum fiqh dia kata. Kita pakai hukum tasawuf tapi makan kedah. Hak makan kedah. Lepas tu hak balik rumah tu pun hak syubhah. Dia kata kami pakai hukum tasawuf. Hukum tasawuf hak syubhah haram makan. Ni kono-kono dia kata kami tak pakai hukum fiqh, kami pakai hukum tasawuf. Hak syubhah gomo molek-molek ada. Kalau bab makan, bab nafsu. Tasawuf bab nafsu. Nafsu pun tak lepas ada ni. Jadi makan hak syubhah tidak akan dapat kedudukan di sisi Allah. Hak kita makan tu orang dulu, faham? Dia amal dia tak banyak mana, tapi dia berenah, orangnya berenah. Mana hak dibuat tu Tuhan terima. Kita lah ni banyak nak buat amal, tapi kenapa kita makan apa? Hak ni mata jaga, telinga jaga, lidah jaga ni. Kalau lidah mengupak tak habis-habis, tak cerita tu. Ada ni. Ada ni. Ni hak makan tu penting orang dulu. Memang orang dulu ada kekurangan sebab pengajian kurang. Tapi mereka sikit-sikit mereka jaga. Ada ni. Jadi orang dulu ni habis terbit matahari main sunat rakaat baru mereka balik. Tapi nak jadi dok tunggu lama tu dia pelewatkan subuh. Sebab apa dia dah? Dia azan subuh, orang bangun. Kita ada ahli Jumaat tetap. Ada apa? Regular apa panggil? Regular panggil. Hak tetap tu lah. Kalau kata ada 10 orang, kalau kata ada 20 orang, untuk ahli Jumaat tetap kita ni anggaran lama mana? Bang subuh awak bangun. Anggaran lama mana awak boleh mari sapa di masjid? Bolehlah suku jam 20 minit. Kita beri masa tu. Untuk ahli tetap kita ni, ahli tetap kita. Biar ahli tetap kita 10 orang sama, 20 orang pun sama-sama takbiratul ihram bersama dengan imam, tak tinggal seorang pun. Pada dia, kita kena jaga pentingnya ramai. Yang kita kata padang muka dia. Bukan kata takbiratul ihram, orang pertama pun tak dang untuk imam. Padang muka dia. Padang muka kita juga. Apa padang muka kita juga? Kita kalau takbiratul ihram tu, kalau kata makmum ada berlaku 10 orang. Dengan kita takbiratul ihram makmum ada 5 orang. Pahala kita pun dia tak besar. Ada ni. Sebab ahli jemaah lebih ramai, lebih besar pahala. Ahli jemaah 10 orang dengan ahli jemaah 20 orang tak sama kelebihan. Pahala 27 belaka. Makmum seorang pun pahala 27. Tapi tak sama nilai dia. Pada ni. Lagi ramai makmum, lagi besar pahala. Makmum hak ramai 10 orang ke 20 orang ni,
boleh takbiratul ihram bersama imam belaka. Lebih belaka boleh, termasuk tu imam pun boleh lebih. Nampak gitulah. Bukan kata dia siapa lambat pada muka dia, dengan kita pun rugi. Sebab dengan ramai orang ni sama-sama boleh pahala lebih. Itu jamaah, semayang jamaah. Ni semayang jamaah tapi nak penting hak dia. Kita nak cepat, kita ada kerja. Tu bukan jemaah, tu kita dengan diri. Dia semayang jemaah kan, jaga jemaah lah. Ni perlu pada ilmu. Dia sebenarnya di sini yang paling berperanan dalam bab ilmu di sini tu imam sebenarnya. Dia pengurusi ke, ahli tangkuasa ke, dia hanya jaga bab lain je. Di sini sebenarnya yang paling berperanan, yang pengurusi sama, ada yang kuasa sama, yang dia tak boleh tolak bab hukum akam daripada tu imam. Tu imam kata dah lewat gitu salah, orang akan pakai. Ada ni. Tapi tu imam masalah. Tu imam pun tak mengaji. Tu masalah. Dia pengurusi atau kuasa ni ahli jemaah biasa. Faham tak ni? Pengurusi ke ahli tangkuasa ke ahli jemaah biasa. Sepatut di situ yang mengemudi dalam bab hukum hakam tu imam. Sepatut tu imam yang mengetahui. Tapi tu imam pun tak tahu juga bab hukum hakam, hanya tahu semayang, hanya tahu baca Quran sedap aja. Hanya tahu baca Quran aja. Hukum hakam fiqh tak tahu. Ni masalah lah. Faham tak ni? Pengurusi ke ahli tangkuasa, kalau tu imam kata buat gini salah ni, orang akan turut sebenarnya. Kan ni. Dah kena mana nak buka spekal luar kepada dalam tengok. Faham tak? Makna kalau kata Zuhur Asar nak pasang spekal awal sikit. Pasang spekal luar, dalam jangan, takut ada orang semayang. Kita nak berjemaah ni, tu imam semayang dah ni, spekal luar dah pasang lah, pakai spekal dalam. Kalau spekal dalam tak pakai, orang puan belakang tu kadang-kadang suara tak sapa. Ada ni. Lepas tu kadang-kadang kalau kita semayang tu berjemaah di pejabat, dia surau, sebelah hadapan tu bahagian perempuan, sebelah belakang bahagian lelaki, ditulis tepi dekat tu imam. Pastikan imam pakai spekal supaya makmum perempuan di belakang boleh dengar. Tu. Jadi memang kena pakai spekal lah. Tapi spekal dalam cukup lah. Tak spekal luar, spekal dalam. Gitu. Ni siapa pakai spekal luar pun tujuan pun tak tahu. Tapi tak ada sebelum subuh tu memang kita Terengganu ni koh banyak. Pesel-pesel niru-niru. Tu masjid tu aku buat atas Allah kata. Ada sekarang ni ada orang bang, dia bang sejam. Tapi sayut-sayut dengar tu di mana tak tahu. Sejam dia bang. Hak bising tu setengah jam sebelum subuh. Hak bang sunnah ni sejam. Tapi bunyi tu sayut-sayut masjid mana tak tahu. Tapi tak banyak maknanya. Cuma kalau kita bang yang pertama jangan kuat sangat, sebab kita bang pertama ni kita hanya nak sedarkan orang yang menanti-nanti. Orang tua-tua kan hidup standby nunggu bang bunyi bang dia bangun. Maknanya suara tu jangan nak bangunkan semua orang, bukan. Dia ada tu juga. Tu balik pada ilmu belakalah tu. Tu semua balik kepada ilmu. Sebab di bang subuh masuk waktu lain, kita memang nak bangunkan semua orang. Bang yang pertama tu sebelum masuk waktu subuh, kita nak bangunkan orang yang menanti-nanti. Ada ni, orang yang menanti-nanti. Dia hak paling nyata lah kalau bising di spekar ni pagi-pagi bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan orang mari masjid awal. Orang main masjid awal, lepas sahur dia mari masjid. Dia main masjid nak main sunat. Dia pasal spekar. Allah kata apa benda masjid ni. Bulan lain orang tak mari awal masjid. Bulan Ramadan orang lepas sahur dia mari masjid awal, dia main sunat dulu, subuh tak masuk lagi ni. Tiba-tiba pasang spekar dalam. Dia mengaji Quran. Allah kata. Tak ada hukum orang panggil. Tak ada hukum.
Jadi hak sunat atau tempat tinggi ni bagi orang yang bang. Kemudian sunat kita baca minggu lepasnya berpaling ke kanan ketika hayya 'alas solah dan berpaling ke kiri, berpaling muka bukan berpaling dada, berpaling muka ke kiri ketika hayya 'alal falah. Itu pun ketika azan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Kemudian ketika iqamah hanya qiyas saja. Kalau azan pun paling ke kanan dan ke kiri, iqamah pun berpaling ke kanan. Tapi itu tidak, Sayyidina Bilal tidak lakukan ketika iqamah. Dan taruh, mana dan disunatkan taruh letak dua telunjuknya di dalam dua lubang telinga. Dua telunjuk di dalam dua lubang telinga. Ada setengah pandangan bukan telunjuk, dia ibu jari. Ada pandangan kata ibu jari, ada pandangan kata di sini dengan jari telunjuk, bukan dengan ibu jari. Dengan jari telunjuk. Ni bulan telinga. Bukan bubuh tapak. Ada jenis tu bilah, dia ambil tapak. Dia buat gitu ni. Memang tutup juga kan, kita kalau masuk ni kan, tutup kan. Tak bunyi gapa ni, jadi suara bang tu dia lebih deras, lebih kuat. Tapi dia buat gini. Dah. Jari telunjuk. Hak ni yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di hadapan Nabi SAW. Masuk dua jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga, bukan letak tapak. Ni kita Hidayatus Sibiang ni. Kita kecil je. Ya, ingat lagi makna sibiang tau. Apa makna sibiang? Baru belajar. Kitab ni tulis baru belajar. Sibiang makna sebenarnya apa? Kanok. Kanok. Mak haji kanok. Gitu. Nenek kanok. Allah. Asal makna sibiang tu kanak-kanak. Habis sini dia kata petunjuk bagi orang yang baru belajar. Ni baru belajar lah ni. Kita ni belajar ilmu. Perempuan contohnya memang tidak disyariahkan azan pada ni. Tapi orang lelaki yang disyariahkan azan, kemudian ditugaskan pula, dilantik pula menjadi Bilal. Dibagi pula sagu hati jadi Bilal. Belajar dalam bab hukum akal ni. Ke suara sedap saja. Ni kadang-kadang macam tu imam juga, suara sedap, bang dia comel. Macam tu imam lah, suara sedap, ngaji Quran dia pandai, hukum akal tak ada. Memanglah sunat, tapi ini sunnah. Kita buat apa-apa biarlah dengan ilmu. Kemudian disunatkan masuk jari ni tujuannya adalah untuk supaya suara tu jadi derah. Sebab itulah ketika iqamah tidak disunatkan letak jari di telinga. Sebab apa? Sebab iqamah bukan nak suara pada kuat lagi dah. Sebab itulah tadilah iqamah tidak disunatkan iqamah tempat tinggi. Jadi sama jugalah, iqamah tidak disunatkan masuk dua jari telunjuk ke dalam dua lubang telinganya. Dan sunat tarjih pada bang. Ni pada bang. Dan sunat tarjih pada bang, pada azan. Tarjih ni asal maknanya ulang. Kata dulu sekali sebelum kata kuat. Kata dulu sekali sebelum kata kuat. Jadi kalau ikut lurah ni, tarjih ni hak kuat tarjih. Sebab hak ulangnya hak kali kedua. Kan ulang-ulang, tarjih ni ulang, munasabahnya ulang ni hak kedua lah dipanggil ulang. Tapi sekarang ni hak mana dipanggil tarjih? Hak mula-mula tu, hak perlahan tu. Lepas tu barulah asyhadu hak kuat. Jadi hak mula-mula dia panggil ulang. Dia ulang ni asalnya hak yang kedua. Sini kita perlahan dulu, yang kedua baru kuat. Tiba-tiba hak perlahan tu hak dipanggil tarjih.
Dia asal dia ulang apa dia kata dulu. Apa dia tarjih? Iaitu berkata dengan dua kalimah syahadah. Padahal Rumi jangan baca Jawi nak baca. Sebab ni sing ra dal he waw lam waw. Takut padahal serat hulu. Kena Rumi dah pun. Rumi dah lah Jawi Padahal sir. Situ. Dah Rumi tulis sir dah. Dia sir, satu lagi dia panggil jahar. Sir jahar ni memang dalam kitab Jawi dia akan sebut sir, dia akan sebut jahar. Sir perlahan, jahar kuat. Tapi dalam kitab Jawi memang disebut sir, memang disebut jahar. Sebab dia perkataan tu perkataan Melayu dah dia kata. Kalau kena kita sir lepas tu jahar pula. Gapo pula Jim he ro. Nak baca Johor tak ada waw lepas jim. Kalau ada waw lepas jim boleh kau sebut Johor. Ni jim he ro, jahar, jahrun, kuat. Sir perlahan. Dia ni kitab Jawi, betul lah kitab Jawi. Tapi dia ada perkataan-perkataan Arab yang dikira seperti jadi perkataan Melayu dah. Macam sekarang lah perkataannya orang putih. Tapi bukan setakat jadi bahasa Melayu. Melayu jadi buat bahasa dia pula dah. Lepas tu dia eja lain sikit lah. Dah dia asal bahasa orang putih, dia melayukan. Tapi ejaan dia dia ada baiki sikit lah ejaan. Sebab apa? Jadi Melayu. Tengok. Perkataan orang putih tapi jadi Melayu. Dia ginilah perkataan Arab. Tetapi bagi orang ngaji ni itu perkataan Melayu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ngaji tutup guru, kalau tutup guru mari ceramah apa semua, dia akan sebut sir, jahar. Kita ni apa benda pula ni kena jahar ni, kena jahar. Kita jahar apa pula? Jahar tu kuat. Jadi dia kira bahasa tu bahasa Melayu. Tapi kita ni kalau Jawi nak baca warna ni. Sebab dia rapat pula tu sing ra dal he waw lam waw. Jadi serat hulu apa panggil? Sir. Sir perlahan. Bila ni dahulu daripada berkata dengan keduanya padahal nyaring. Disebut nyaring sini. Dah sebut jahat sini disebut nyaring. Nyaring pula. Sebab apa sir tu dah sebut perlahan? Jadi tarjih ni iaitu berkata dengan dua kalimah syahadah. Dengan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali sekaligus. Dua kali sekaligus. Bila ni padahal sir perlahan. Bila berkata dengan dua kalimah syahadah hak perlahan ni dahulu daripada berkata dengan keduanya dengan kalimah syahadah padahal nyaring. Padahal nyaring. Hak ni pun hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis Muslim. Ada dalam hadis Muslim. Yang mana tarjih ni disunatkan di sisi jumhur. Walaupun pandangan mazhab Hanafi Hambali kata tak sunat, tapi jumhur ulama mengatakan sunat. Ada tarjih ni dalam hadis Muslim. Ada dalam hadis Muslim. Jadi sebelum daripada dua kalimah syahadah tu ketika bang dengan nyaring disunatkan terlebih dahulu kata dua kalimah syahadah tu serentak dengan perlahan. Serentak. Bukan kata gini. Lepas daripada Allahu Akbar selesai, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian barulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan. Dua kalimah syahadah ni yang diulangi dua kali, kedua-dua tu sebelum daripada asyhadu alla ilaha illallah dengan kuat. Faham tak ni? Maknanya selepas Allahu Akbar tu, maknanya dua-dua ni sekaligus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah asyhadu an la ilaha illallah dengan kuat. Sesadu kali asyhadu anna Muhammadar Rasul dengan kuat. Dia tak ada situ. Faham tak? Ini tarjih. Jadi maknanya kalau orang ni tarjih dalam azan, makna lepas Allahu Akbar tu dia akan jadi senggang lah. Senggang pada ni. Mandi dia berhenti, baru bunyi asyhadu an la ilaha illallah, baru bunyi. Ada tarjihnya tu. Sekarang tak ada strik lalu dah. Ada tarjih. Strik lalu. Ada ni. Ni jumhur, bukan sepakat ulama. Tu mazhab Hanafi Hanbali tak sunat tarjih. Tapi kita bermazhab Syafi'i kan. Faham tak ni? Kita bermazhab Syafi'i, buatlah. Kemudian tarjih ni perlahan-perlahan pun dia sebut sir ni, setakat dengar telinga. Kan dah ni? Sir perlahan dengar telinga. Jahar kuat ni ramai orang dengar. Ada ni. Jangan sir gerak bibir mulut saja. Jahar dengar di telinga sendiri. Salah faham gitu. Sir setakat dengar di telinga saja. Tu sir. Faham tak ni? Sebab tu kita, dalam sembahyang kita ada bacaan sir, bacaan perlahan. Ingat baik, bacaan perlahan syaratnya dengar di telinga. Sebab itulah kalau bacaan tu bacaan rukun qauli, wajib dengar di telinga kita. Hak tiap-tiap rukun qauli kita tu, dengan takbirnya, dengan Fatihahnya, dengan tasyahud akhir, dengan selawat selepas tasyahud akhir, dengan salamnya, ada 5 rukun qauli tu kena wajib dengar di telinga belaka. Kalau hanya bergerak bibir mulut rukun qauli, telinga tak dengar, tak sah rukun qauli. Bila tidak sah rukun qauli, berpindah rukun tanpa mengulangi balik rukun qauli, maka batal sembahyang. Ada ni? Wajib kena dengar di telinga sendiri. Tapi hak ning ni macam dia sebut semualah, dengar telinga sendiri dalam keadaan telinga kita tu telinga normal. Kalau telinga kita tu jadi pekak dah sedikit, tak dengar dah, kita dengar lah. Pada ni kita dengar lah. Jangan pula lama-lama bertambah kuat kita baca. Pak tu semua tanya, apa kamu ni? Kuat ni baca ni. Allah ustaz ngajar kena dengar di telinga. Dulu-dulu kalau baca perlahan dengar dah. Sekarang ni telinga jadi berat. Dia panggil apa? Telinga berat. Bukan telinga berat cuping tu jadi berat. Telinga berat ni telinga nak jadi kepekau. Dia panggil telinga berat. Jadi sekarang ni kalau baca setara semacam hak dahulu, dia kata telinga tak dengar dah. Tak, dikira hak telinga normal. Kalau telinga kita sudah jadi kurang dengar, kira hak asal. Badan ni. Begitu juga suasana yang normal, suasana yang tenang. Kalau suasana tu bising, sebagai contoh hujan. Bila hujan ni bising tu air jatuh atas tak. Ada cukup. Kalau suasana biasa dengar ke tak? Dengar cukup dah. Dengar di telinga yang normal, suasana yang tenang. Tu. Wajib tu. Adapun kalau sunat qauli, dia ada sunat qauli, dia ada rukun qauli. Tahu tak sunat qauli? Sunat qauli pula ada 2. Sunat qauli hak ab'ad, sunat qauli hak hai'ah. Sunat qauli ab'ad kunut tasyawal tu lah. Sunat qauli hak hai'ah doa iftitah, bacaan dalam rakaat, itu sunat
qauli hay'ah. Jadi kalau sunat, nak dapat pahala sunat, kena dengar di telinga. Tu. Sir dengar di telinga. Jahar barulah orang dengar ramai. Tetapi di sini tarjih ni dengan sir, pada hasil perlahan di sini bukan hanya dengar di telinga dia saja. Bahkan kalau orang ada dekat-dekat, orang pun boleh dengar juga. Pada ni. Kalau kita kata dia azam ikut suara-suara mulut biasa. Lepas Allahu Akbar dengar kuat, dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Bukan telinga dia saja dah dengar ni. Kalau ada dekat-dekat tu dengar. Dia nak gitu. Sir tu seumpama tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana kalau orang ada dekat di bang tu, dengar apa tarjih dia tu. Dia gitu. Bukan hanya asyhadu an la ilaha. Dengar saja. Dia nak biar lebih sikit. Kalau ada orang dekat-dekat tu, orang ada dekat-dekat tu dengar tarjih dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kalau speaker contohnya speaker. Dengar. Kalau dia tarjih, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sunat jawab tu dulu. Kita dengar tarjih dia ni, hak kata dahulu perlahan ni kita dengar, sunat kita jawab tu dulu. Gitu. Apabila dia syahadah dengan kuat, kita jawab pula tu. Sekarang ni kita dengar tarjih dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Kita jawab dia. Kemudian dia pun kuat, asyhadu an la ilaha, kita pun jawab pula tu. Jawab pula. Sunat dia gitu. Mana hak tarjih dia tu, hak perlahan dia tu, memang disunatkan biar bunyi suara, biar orang lain boleh dengar. Makna kalaulah bang tu dengan suara biasa bukan speaker, makna kalau orang ada dekat di bang tu, mana orang dengar tarjih dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dia dengar belakang orang duduk dekat. Jawab dulu jawab tarjih tu dahulu. Sunat. Bukan makna sir di sini hanya setakat dengar di telinga saja, bukan. Bukan hanya setakat dengar di telinga saja. Ada kena kuat sikit lah. Tapi dia panggil sir lagi tu. Hak jahar kuatnya, hak azam tu memang jahar sungguh lah. Kuat. Ada. Sekarang ni memang tak ada. Hak tarjih. Ada satu tempat tu, dah tahulah dia ambil mana. Dia kata perlahan belaka sebelum kata kuat. Sebelum dia bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia pun asyhadu an la ilaha illallah kuat. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kata apa benda pula dia ni? Yang tarjih kata dengan perlahan ni dua kalimah syahadah je. Allah kata buat apalah yang pergi buat. Jadi hayya 'alas salah pun hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Lepas tu hayya 'alas salah selesai, hayya 'alal falah, hayya 'alal baca tu baca sendiri, bukan tunggu dia ajar. Dia membaca sendiri. Sunat tarjih, sunat kata dengan perlahan dahulu sebelum kata dengan kuat. Padahal sunat kata dengan perlahan ni dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Allah, hak tak ada tarjih langsung, tak ada langsung. Hak gi orang rasa mana tak boleh membaca, dia kena belajar. Tapi kita ni comel ni, berkata dengan dua kalimah syahadah pada hasil perlahan. Dua kalimah syahadah, bukan hak lain. Tarjih hanya pada dua kalimah syahadah. Dia buat ni gitulah, buat sendiri ni. Dia tak boleh nak baca sendiri. Baca sendiri, kadang orang mengajar, dia membaca sendiri, masuk dalam FB, sebut nama kitab. Allah, kitab kata pasal lain, dia pergi faham pasal lain. Contoh
Kalau baca bacaan salah dalam sembahyang, bacaan salah, sama ada huruf bertukar, sama ada tasydid ditinggalkan, sebab di antara syarat rukun qauli adalah pelihara huruf dan pelihara tasydid. Dia dua tu. Kalau macam rukun qauli Fatihah, huruf ada 142 kalau baca dengan Maliki Yaumiddin. Kalau baca Maliki Yaumiddin pendek, huruf 141. Tasydidnya ada 14. Tasydid menepati 2 huruf. Jadi kalau capung dengan tasydid, hurufnya ada 156. Kalau capung tasydid 14 tu lah. Jadi di antara syarat Fatihah dan juga syarat rukun qauli yang lain, pelihara huruf. Jangan kurang dan jangan bertukar. Kemudian pelihara tasydid. Tasydid kena pelihara. Sebab tasydid ni menepati 2 huruf. Tasydid ni menepati 2 huruf. Tiba-tiba dia baca salah. Dia kata baca salah ni, dia kata hak batalnya kalau baca salah dengan sengaja, batal semayang. Kalau baca salah dengan tak sengaja, tak batal, dia kata. Ni pada ni, dia baca salah dengan sengaja batal. Dia baca salah dengan sengaja memang batal semayang. Baca salah dengan tak sengaja batal bacaan, wajib kena ulang semula. Situ pada ni. Kalau kita saja nak buat, saja nak buat, kita tinggalkan tasydid, kita baca dengan iyyaka na'budu wa takhfif, tak tasydid. Orang ni baca wa iya gitulah, wa iyyaka nasta'in. Dia baca dengan sengaja, batal segera sembahyang dia. Tahu makna juga kata gitu boleh jadi kufur. Sebab kita baca dengan iya tasydid. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Kalau baca dengan takhfif faham tak? Tasydid satu, takhfif satu. Kita dulu tak panggil tasydid, kita panggil sabdu. Sa'du. Bukan sabdu. Sa'du ni asal apa dia sa'du ni? Iyalah sa'du ni. Dia bahasa kita ni ada juga sebab tempat ambilan dia. Jadi keluar sa'du tu mari mana? Tak tahu. Sekarang ni jangan dengar dah sa'du, tasydid. Tu sekarang ni. Tasydid. Sa'du jarang dah kitanya. Jadi tasydid lawan dia takhfif. Takhfif ni ringan tak tasydid lah. Jadi kalau baca dengan takhfif, dengan tidak tasydid, ringan, iyaka. Tak nak buat ni. Iyaka ni maknanya dau'us syamsi, cahaya matahari. Lain tu makna tu. Iyyaka na'budu, akan cahaya matahari kami sembah. Kalau sengaja tahu makna, sengeleng nak kata juga walaupun tahu maknanya, akan cahaya matahari kami sembah, murtad orang ni, jangan main. Pada ni. Kalau dia tahu makna. Dia tahu makna, sebenarnya tetap batal kalau sengaja. Tapi ada kalau awak dengan sengaja? Tak ada. Tersalah. Dia pun baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah apa dak tasydid contoh. Maka bacaan dia batal. Dia wajib kena ulang kembali. Iyyaka na'budu, dia wajib kena ulang kembali. Bukan maknanya baca salah dengan tak sengaja tu maknanya sembahyang tak batal. Memang sembahyang tak batal di saat tu, tapi bacaan salah tu batal, wajib diulangi kembali. Bila tidak diulangi kembali, kemudian dia pun rokok, batal sembahyang. Pada ni tu je beza dia. Dia panggil apa? Baca tak ngaji. Ini masalah. Baca salah dengan sengaja baru batal sembahyang. Batal lalu dah.
Masa dia baca salah dengan sengaja. Kalau baca salah dengan tak sengaja, batal bacaan, wajib diulangi. Dia tak ulangi, berarti bacaan tu tidak ada. Tak cukup. Tiba-tiba dia rokok, Fatihahnya tak cukup, batal sembahyang. Bila dia rokok tu? Jadi patut dia baca tempat salah tu dia tak ada. Sebab batal bacaan tu. Kalau dengan sengaja dia kata batal sembahyang, memang batal sembahyang di saat tu juga. Lepas tu dia kata bacanya sengaja je, baca salah sengaja baru batal sembahyang. Kalau tak sengaja tak batal sembahyang. Dia berhenti setakat tu. Batal bacaan, tidak ulangi balik, kemudian berpindah rukun kepada rokok contohnya, batal lah sembahyang. Ini masalah membaca sendiri. Tak ada. Tu kata dia tak boleh membaca ribat hukum hakam ni, dia kena belajar molek. Cuma berkaitan dengan pelera huruf ni sama ada dengan makhraj ke sifat huruf ke, itu balik kepada kesempurnaan lah. Itu balik pada kesempurnaan. Dia pekoh ni kalau makhraj tidak mendapati, semayang sah. Tapi ni sebuah Quran kena baikilah. Ni sebuah semayang sah. Selagi dia tidak bertukar huruf, ha jadi he ke, masih lagi belum dipanggilkan ummi. Mana masih lagi boleh diimam untuk sekadar keluarga tu boleh lah. Tapi makhraj ha dia tak comel, makhraj sa dia tak comel contohnya. Tapi tidak bertukar. Sa tidak jadi sin, qaf tidak jadi kaf. Masih lagi sah sembahyang dan boleh diimam. Bertukar huruf barulah. Bertukar huruf ni pun kalau yang belajar dah tak boleh nak baiki juga, sah juga sembahyang, tapi tak boleh diimam. Dia gitu. Mana dalam bab sah batal sembahyang, bab bacaan ni ingat sikit lah kalau disebut pekah. Tapi kalau baca salah sungguh, tadilah bertukar huruf, tasydidnya tidak cukup, tu memang salah. Itu kena pelihara, tu wajib pelihara. Ada ni. Nak ceritanya kalau membaca sendiri tanpa belajar, jadi fahamnya kod lain. Badan ni memang kalau baca dengan sengaja batal sembahyang segera. Kalau baca dengan tersalah, batal bacaan, wajib diulangi. Tidak ulangi berpindah rukun, maka batal sembahyang. Ada ni. Dia bab Quran ni dia kena musyafahah. Tak musyafahah ni dia tak jadi. Pernah sekali jemputan baca khutbah, jemputan baca jadi imam Jumaat. Masa baca Fatihah, iya yang pertama ada tasydid, iya yang kedua tak ada tasydid. Iyyaka na'budu, lepas tu wa jadi nak ajuk tu lah. Wa iya mana apa? Leseh. Pada leseh dah panggil dah. Leseh. Wa iyyaka nasta'in. Yang pertama iya, yang pertama comel. Yang kedua tu leseh. Dan nampak terang-terang beza. Wa iya, lepas tu kuliah maghrib, sembahyang maghrib mai isyak. Kita ni jenis tak perhati, kita tak perasan orang beritahu. Kemudian jemputan yang sama, esoknya dijemput membaca khutbah Jumaat serta mengimami solat Jumaat. Perhati ya. Ya sungguh iya yang pertama jadi tasydid, wa iya yang kedua tu tidak ada tasydid. Memang dia lesen sungguh. Orang tu lah. Jadi hak malam tu saya tak perasan, orang tak je perhati bacaan orang ni. Tambah pula kalau orang-orang hak ada kedudukan agama ni, kita kira alah comel lah dia baca, nak perhati. Tapi ada orang dia perhati sesuk. Dia perhati sesuk. Kita je ni tak perhati. Kalau alah boleh lah dia tu contohnya. Tiba yang iya yang kedua tak ada. Lepas tu telefon.
Dia tak kenal. Saya telefon. Sekarang ni dia kenal dah. Pernah berjumpa apa, tapi dia tak tahu telefon saya hari tu dia. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi tanya, Ustaz, kalau kita dia tanya nama apa? Tak apa Ustaz, saya nama-nama Ustaz pun tak kenal saya kata. Tak apa dia kata. Naknya masalah je. Jadi pun tak beri nama, dia pun tak apa lah. Benda ni kalau kita tasydid iya kita tak ada, kita takhfif, boleh tak? Tak boleh lah, salah tu tasydid tak ada. Dia kata salah lah tasydid tak ada, kena jaga tasydid. Lepas tu dah Ustaz, yang masalahnya sekarang Ustaz iya yang kedua Ustaz tak ada tasydid. Ada pah, dia mati telefon. Marah. Ada dia kata. Padahal dia tak kenal kita, telefon saja. Nak marah apa? Bukan depan orang ramai pun. Lagipun dia tak kenal pun kita. Dah telefon. Tak ada, asal ada dia tak ada, dia pun mati. Tapi yang kedua, dia dah akak pah, dia tutup dia. Nama-nama tu dia tutup je. Lepas tu takdirnya 2-3 minggu, sebulan pada tu orang jemput pula dia. Dia tak tahu tempat mana sebenarnya, jemput pula. Tasydid dia tu bunyi gepa benar, double no tasydid. Double tasydid. Dia ambil. Cuma sekarang ni nampak macam nak lesen semula. Nak lesen semula. Ada ni. Lepas tu kita terima kasih lah. Allah, saya rasa macam ada tasydid tu. Kalau awak kata tak ada, saya amati semula lah. Rakyat gitulah. Mana rakyat gitulah. Saya rasa macam ada. Tapi kalau awak dengar tak ada, tak apalah, saya jaga hak yang saya lah pula. Dah lah. Dah masalah dia yang kata tak ada tasydid, tak boleh. Tahu kan? Tapi dalam kata kena musyafahah. Yang kita tegur tu sebab masalahnya ni hak sebab semayang. Tegur pula bukan tegur secara berhadapan depan orang ramai ke tidak. Titik terening dah apa semua. Tanya dulu apa semua. Dah saya ada tasydid. Marah lalu. Aduh dah. Bila habislah. Tu kata dia kok mana pun dia kena berguru. Dia tak boleh membaca sendiri. Kitab tak boleh membaca sendiri. Al-Quran pun tidak boleh membaca sendiri. Al-Quran kita ambil kaset. Kita ambil kaset, kita berdengar kaset. Kita pun betul baca ikut kaset. Tunggu saya kata ni dulu. Dia kata tak boleh ngaji gitu. Dia kata Quran ni tak boleh turut kaset. Sebab dia kata kaset bodoh, dia kata. Kaset bodoh ni bukan orang dalam kaset bodoh. Kaset tu bodoh. Bodoh ke mana? Kita baca salah, dia tak tegur pun bodoh tu kaset tu. Gitu. Jangan salah faham, ni bukan kori dalam kaset tu bodoh, bukan. Kaset tu bodoh sebab kita turut dia baca. Tiba-tiba kita baca salah, dia tegur ke tak? Bodoh lah kaset tu. Kalau tu guru dia baca tu turut, baca kat mula salah. Tu tu guru cerdik. Dia tegur kita baca salah, kita turut dia. Kita baca salah, dia tegur tak kalau tu guru cerdik? Dia tegur lah salah. Tapi dah kaset, kita turut dia, kita baca salah, dia tegur tak? Tak, tu kata kaset bodoh, tak boleh turut. Dia tak tegur kita kalau dia baca salah. Bukan kori dalam kasetnya, jangan salah faham pula. Kori dalam kaset dah kena-kena. Kaset tu kita turut dia, kita baca salah, dia senyap. Dah cerdik kaset bodoh. Mana kita kena mengaji berhadapan dengan guru. Bukan mengaji turut kaset. Tu bab Quran. Kalau bab kitab bukan membaca sendiri. Kena tengok kitab, kena cari guru belajar hak dalam kitab. Kalau tidak, tak tahulah. Hak macam kata dia kata perlahan belaka semua sekali tu, wallahu alam. Kalau dalam kitab ni comel ni, berkata dengan 2 kalimah syahadah. Tu tarjih pada hasir
Daud daripada berkata dengan keduanya dengan dua kalimah syahadah, padahal nyaring. Bermula segala kalimah bang dan iqamah itu. Hendaklah engkau tuntut akan dalam kitab yang panjang-panjang. Ada lagi pembicaraan hak berkaitan dengan azan dan iqamah ni. Tengok dalam kitab hak besar-besar. Kitab hak besar-besar. Jadi maknanya kita kata besar dah Hidayatul Sibiang ni. Kena besar lagi. Kena besar lagi. Lepas tu bila kita kena ngajak lain pula. Sampai ke mati. Belajar sampai ke mati. Belajar sampai ke mati. Syahdan sunat bagi orang yang mendengar bang dan qamah itu menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya, oleh orang yang azan dan orang yang iqamah. Ni yang kita pula hak dengar azan dan iqamah sunat jawab. Sunat jawab azan dan sunat jawab iqamah. Dan orang ketika azan sunat kita diam. Sehingga kan kalau orang bang kita sedang membaca Al-Quran, sunat kita hentikan bacaan Al-Quran kita. Tengah ngaji Quran orang bang sunat berhenti ngaji Quran. Tapi orang bang kita tengah cakap tak berhenti-berhenti pun. Sebab ngaji Quran je sunat berhenti. Lepas tu orang cakap tak apa. Begitu. Dan ngaji Quran sunat berhenti kalau kau cakap. Quran selebih-lebih zikir disunatkan berhenti baca jikalau orang bang, orang azan sunat kita dengar dan sunat kita jawab. Faham tak ni? Bukan jawab saja ni, ada orang berfahaman orang bang dia cakap, lepas tu dia jawab. Dia jawab, bukan tak jawab. Lepas tu dia cakap, lepas tu dia jawab. Dia cakap, lepas tu dia jawab. Dah. Bukan hanya sunat jawab sahaja, bukan sunat diam dengar orang yang sedang bang dan iqamah. Bukan hanya sunat jawab. Sebab ada orang dia faham, jawab je. Dia cakap bukan tak jawab, tapi dia tak diam. Disunatkan diam ketika azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Kalau hak Jawi muka surat 21. Kalau hak Jawi muka surat 21. Dah budak. Muka surat 21 kalau Jawi, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sebab-sebab menimbulkan riak. Sebab menimbulkan riak. Mana punca jadi timbul riak ni? Apakah punca jadi timbul riak? Yang mana riak ni kita buat amal ibadah kerana lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat amal ibadah bukan kerana Allah. Jadi riak ni lawan kepada ikhlas. Ikhlas buat amal ibadah kerana Allah. Riak ni buat amal ibadah kerana dunia. Pada ni kerana Allah ni termasuk kerana akhirah. Kerana Allah lah. Faham tak ni? Kerana akhirnya apa? Kerana nak syurga. Itu ikhlas lah tu. Ijma' ulama'. Kita buat amal ibadah nak pahala. Bila pahala banyak dapat balasan syurga. Hak tu ikhlas ijma' ulama'. Walaupun sebenarnya pahala ataupun syurga itu bukan kerana Allah. Itu kerana makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kerana makhluk Allah Subhanahu wa syurga kan makhluk. Tapi itu ijma' ulama dipanggil ikhlas. Riya wa amal ibadah kerana nak dunia. Dunia ni umum lah. Dunia ni sama ada harta benda, sama ada pangkat, sama ada kepujian, sama ada kehormatan, kemuliaan. Itu dipanggil riya. Pandai ni. Itu riya haram, dosa besar dan dipanggil syirik kecil. Dalam hadis terdahulunya, sesuatu perkara yang Nabi kata yang aku takut berlaku ke atas kamu adalah syirik kecil, iaitu riya. Kenapa riya dipanggil syirik? Kerana kita buat amal ibadah tiba-tiba bukan kerana Allah Ta'ala, kerana yang lain. Itu dia panggil syirik kongsi. Faham tak ni? Hak syirik besarnya disembah benda lain. Sembah berhala tu syirik yang besar, syirik jali. Hak ni sembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi bukan kerana Allah, kerana dunia. Itu dia panggil syirik kecil, yang mana jikalau tidak diampuni oleh Allah, balasannya adalah neraka. Tapi tidak kekal lah, sebab hak kekal neraka adalah syirik jali. Syirik jali kekal neraka. Semua berhala tu contohnya. Ini syirik khafi, jikalau tidak diampuni balasannya neraka, walaupun tidak kekal sekalipun. Kemudian buat amal ibadah kerana yang lain daripada Allah ni, terbatallah pahala ibadah kita. Ibadah tak batal, tapi pahala batal. Sembahyang tak kena ulang semula, puasa tak kena ulang semula, Mekah tak payah pergi semula, tapi pahalanya batal. Bukan pahala batal saja, berdosa besar pula. Tengok. Kalau kata batal pahala, dosa tak kena seri. Mana ni? Mana balik modal. Gitulah, mana tak dosa lah. Tak ni, riak ni dia membatalkan pahala, kemudian berdosa besar. Faham tak ni? Kalau gitu kok tak usah buat terus amal. Kalau tak buat amal, berdosa lah. Berdosa. Tapi dah buat amal ni senang. Ni buat amal, pahala tak ada, tapi berdosa pula riak. Dia tak semayang tu dosa lagi besar. Tidak puasa tu dosa lagi besar. Ada ni. Cuma yang timbulnya amal sunat. Amal sunat kalau tak buat dosa ke tak? Tak. Tapi kalau buat dengan riak, Faham ni? Amal sunat kalau kita tak buat tidak berdosa. Kalau kita buat tetapi riak, dosa besar. Kita meninggalkan amal kerana takut riak, itu riak dah. Salah dah situ. Kena buat amal tetapi pelihara daripada riak. Buat takut riak tu salah dah situnya pula. Pada ni. Tu kata buat juga tapi jaga kerana Allah, jangan kerana yang lain. Tu. Jangan pula kita ngaji Quran molek-molek, orang mari kita pun tutup. Sipang. Apa sipang Quran? Takut riak awak mari. Jangan gitu. Bacalah tapi jagalah pula hati kitanya. Ya bukan sekarang kalau orang ada main nak jumpa kita, dah apalah kita berhenti kita tayang. Tak. Orang tak ada kena-kena kitanya. Cuma tadi kita baca. Mari seorang. Baca sedap sikit biar dia tahu aku pandai. Takut dia gitu. Tutup. Jangan. Teruskan.
Tu kena sebut sok modah. Lah ni dipanggil khawatir. Lintasan syarak tak ambil salah ya sok modah tu. Lah ni lah pada lah. Ha? Lah ni lah. Ha, mana lintasan di mari-mari. Hak tu di luar kawalan kita, hak tu syarak tak ambil salah. Hak salahnya kita ambil hak lah tadi, hak lintasan, jadikan sifat hati kita. Barulah salah. Barulah hak Tuhan kata wa 'alaiha maktasabat. Hak maktasabat tu hak kita yang buat. Hak kita yang ambil sifat riak bubuh dalam hati kita. Tu barulah kena dosa, kena seksa. Hak lintasan tu syarat ambil salah. Tapi lintasan tu bukan lintasan saja tu. Dia buat tawaran. Lah tawaran. Tawaran. Elang dulu. Turut selalu. Elang mari ya. Di mana lintasan tu dia ada tujuan dia. Kita jangan turut tu. Kita kawal diri kita, boleh pahala suku pula. Pahala apa tu? Pahala wajib. Apa pahala wajib? Pelihara hati daripada sifat riak. Pelihara hati daripada dosa besar. Pahala wajib tu. Ada ni. Kita ingat ni, buat benda wajib, pelihara daripada benda haram, hak paling banyak dia pelihara daripada yang haram. Buat yang wajib tak banyak wajib ni. Buat yang wajib tak banyak. Buat semayang, puasa, zakat, haji, tak banyak hak wajib. Hak banyaknya pelihara daripada yang haram. Tu banyak. Pelihara daripada haram tu pahala wajib, bukan pahala sunat. Faham? Kita pelihara mata kita daripada melihat yang haram. Kita pelihara telinga kita daripada mendengar yang haram. Kita terdengar orang mengumpat, kita pun pusing tangkuk lain. Berapa? Tambah dengar orang mengumpat. Tengok dia bersembang apa mengumpat. Kita pun pelihara telinga kita pun lari. Tu pahala wajib tu, bukan pahala sunat. Kita rasa nak kata kat orang, tak puas hati nak kata, kita pelihara. Sabar. Jangan duk umpat. Pahala wajib lah. Ada ni. Jadi pahala wajib kerana mengawal daripada yang haram ni, hak ni lagi banyak. Ada ni. Jadi lintasan mari supaya riak. Kita pun tolak, boleh pahala wajib. Tak ada buat amalan apa ni, hak duk dalam ni. Hak kita duk buat luar ni ngaji Quran tu pahala sunat. Hak kita duk buat luar ni zikir tu pahala sunat. Ada ni. Sebab itulah kalau orang ada ilmu, nampak amal macam orang lain je. Tapi pahala dia banyak. Pahala akidah betul, pahala lain. Pahala semayang bang betul, pahala lain. Pahala hati baik, pahala lain. Kawal diri hati pula daripada sifat-sifat kecelaan, pahala lain. Amal dia nampak macam banyak kita amal daripada dia. Pada kita ilmu tak ada. Kadang-kadang akidah salah itu sebesar-besar dosa. Semayang salah itu pun dosa besar. Riya, ujub, takabur, hasad itu pun dosa besar. Pada ni. Kalau jahil, kalau tak ada ilmu. Ini Mazali sebut dalam kitab Minhaj ni. Kita boleh buat perkara hak sunat. Kita boleh meninggalkan perkara yang harus. Harus mana? Tidur malam harus, kita qiyamul lail. Tinggal harus. Nak bangun malam nak ibadat. Kita tinggal harus mana? Makan siang hari. Harus makan siang hari. Tapi kita tinggal makan kerana nak puasa sunat. Jadi kita tinggal yang harus, tidur malam kerana nak ibadat sunat. Kita tinggal yang harus, makan siang hari kerana nak puasa sunat. Tetapi kita mengekali dosa-dosa yang besar. Riya, ujub, takabur. Ni Mazali kata. Tak takut kau kamu seumpama ni? Puncanya apa? Tak mengaji fardhu tasawuf. Ada ni. Zahir kita buat amal sunat, tapi dalam kita mengekali dosa besar. Ada ni. Gimana? Kalau kita katalah, ni tak ada orang buat. Tapi kalau kita kata buat gitu, orang gila orang kali. Dia ni dia minum arak, dosa besar. Dia sambil-sambil minum arak, dia ngaji Quran contohnya. Kita kata mana orang pesen ni?
Orang gila lah. Dah bukan boleh. Hak haram dia buat. Dia buat sunat pula dah kat luar. Ni sama lah. Nampak? Buat amal sunat, ngaji Quran, berzikir, tapi dalam riak, ujub, takabur, hasad. Dah ni. Itu kalau tak ada ilmu. Mana sebab itulah sedikit ilmu serta dengan sedikit amal serta dengan ilmu lebih baik daripada banyak amal, dah kadang jahil. Tapi orang jahil ni pula kata, kalau jahil takkan kita boleh buat amal. Pula dia kot tu. Orang tak belajar buat semayang, boleh buat semayang, tapi syarat-syaratnya macam mana? Syarat bagi rukunnya macam mana? Boleh buat semayang, tapi akidahnya dalam macam mana, betul ke tak? Boleh buat semayang, hati macam mana, ikhlas ke tak? Ni nampak macam boleh buat. Tak usah kata semayang lah, ngaji Quran. Dia tak ngaji dengan guru, tapi dia boleh baca Quran. Kita boleh baca Quran. Baca pasal mana? Ada orang dia baca Quran, makna seminggu khotang sekali, 2 minggu khotang sekali. Lewat-lewat dia kata sebulan sekali dia khotang. Orang tu belang kali dia khotang. Orang setahun sekali khotang, dia sebulan sekali. Lewat dah tu. Kalau Ramadan 2 minggu ataupun 10 hari, boleh khotang. Lepas tu orang ni pun dah bunyi dia kuat Quran. Orang duk ngajar Quran di surah, dia tak pernah ikut, tapi cerita hang ngajar Quran semua. Lepas tu orang ni kata ginilah, kita sama-sama dok pandai ni, kita sama-sama masuk kelas dah ada Quran sangat ni. Sama-samalah kita masuk kelas. Masuklah orang ajar. Baca ngilim pala hok tu kan dengar. Ni bukan tu guru. Tu guru pun tegur. Marah lalu ngajuk. Tak mari dah. Bukan kata nak ngaji, surah tu nak pergi dah. Marah tunggu tegur dia ngaji Quran. Kita ngaji lama kena tak ada orang tegur pun. Mau ngaji seorang apa nak tegur? Ni. Nak tanya, boleh tak dia baca konong-konongnya tanpa dia belajar? Macam boleh, tapi betul tak dia baca tu? Bukan saja baca Quran seumpama tu haram, Quran laknat balik. Bukan tersalah dia baca dengan salah tanpa belajar. Sebulan sekali boleh khotam. Bulan Ramadan sampai ke boleh 2 minggu ataupun 10 hari. Dia boleh kejar bulan Ramadan ni 2 kali ke 3 kali boleh dalam bulan Ramadan. Jadi orang surah ni kalau gitu kau kita pakai ngaji lah. Masa orang ngajar Quran dia tak pernah duduk. Duduk ni macam nak tunjuk dia pandai je. Allah baca seumpama tu kau. Tu Quran tegar tu bukan sama saya ni. Marah mengajuk apa tak mari surah terus dah. Nak ceritanya boleh buat konong-konongnya, tapi bukan amal yang sebenar. Kalau ada ilmu sikit je amal, tapi lebih baik daripada hak tanpa ilmu tu. Ni contoh cerita hak bab riak. Riak ni hak dalam. Kok luarnya kita buat amal, hak dalamnya macam mana? Pelihara hati daripada riak, tu wajib. Hak lintasan mari tu syarat tau ambil salah. Cuma nak cerita sebab punca riak yang pertama suka dipuji, yang kedua takut dicela. Kita dah lah gitu. Kan? Suka tak orang puji? Orang puji apa kan ni? Luah lebar hidung orang. Kembang lebar hidung. Kembang hidung kalau orang puji. Kepok lalu kalau orang puji. Tapi kalau orang cela, tak nak tidur lalu kalau orang cela. Ni punca suka dipuji. Maka kita buat amal nak seorang puji. Kita buat amal kan takut orang kata apa-apa ke kita. Bulan Ramadan ni tak pernah nitah majlis surah ni, nanti kata dia orang lah kitanya. Bulan lain tak pernah mari majlis surah dah. Rumah dekat je dengan majlis surah. Bulan Ramadan tak mari juga, kata dia orang kan. Dia pergilah. Kenapa pergi majlis surah bulan Ramadan? Takut orang kata. Ni punca timbul riak. Suka dipuji, takut dicela. Mana? Tu kena pelihara lah. Ni sifat manusia dah. Ni sifat manusia.
Kalaulah kita tak pelihara molek, tak jaga molek, tanpa ilmu dah nak jaga macam mana. Tapi ilmu betul kita kena ngaji molek. Kasih dipuji. Dah kita dia akan cerita panjang, kita tak ni reka. Kita akan dah orang puji alhamdulillah. Tapi orang puji tu masa tu dia puji. Kita nak harap puji dia, orang yang sama lain kali akan keji balik kita. Orang cela kita, kita sabar. Kadang-kadang orang cela kita tu lama jadi kawan kita baik, malai-malai ada kan tengok. Dia cela kita macam-macam dulu. Tiba-tiba Allah bapalah kata ke dia, dia tak ada kata apa pun, tak ada buat apa pun. Dia sabar je. Akhirnya dia sedar, dia insaf, jadi kawan kita pula dah. Orang puji kita tu, lain kali dia kutuk kita, balas pula dengan kita je. Ingat baik. Hak puji tu kadang-kadang akan jadi musuh kita. Hak cela kita tu kadang-kadang akan jadi kawan kita. Dia cela-cela kita sabar lah lama. Dia pun mari keinsapan juga. Bapa nak kata sangat ke dia, dia okey je. Pada ni minta maaf, akhirnya jadi kawan. Cela, puji ke cela, sama ada kita ni tuan terima ke tuan tak terima, tu je. Orang puji tinggi mana pun, kalau tuan tak terima, tak ada nilai. Cela banyak mana pun, kalau kita jalan sebenar, alhamdulillah. Pada ni. Tapi orang puji, alhamdulillah. Orang cela, kita sabar, kita reda, gitu je lah. Tapi puncanya, punca timbul riak adalah suka dipuji dan takut dicela. Yang ketiga, tomokkan harta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.